Cerantut, sekarang saya jemput Keluang. Tuan Yang Dipertua dan Sri Tuan Yang Dipertua, terima kasih atas peluang mengambil bahagian dalam perbahasan. Saya akan menyentuh 3 isu saja dalam 10 minit yang singkat ini, yakni tentang pembangunan bakat atau tenaga buruh dalam industri semikonduktor, kejelikan digital serta subsidi petrol dan berangkutan awam. Dan Sri Tuan Yang Dipertua, ramai mungkin tidak sedar bahawa betapa pentingnya Malaysia dalam industri semikonduktor seluruh dunia. Industri elektrik dan elektronik sedia ada dalam negara kita hanya menyumbang 13% dalam sektor pengujian dan packaging chip, dan ramai pelabur sedang beratur ataupun telah masuk mengintai lokasi yang sesuai untuk mereka membina kemudahan pembuatan. Industri chip ni akan terus berkembang selagi kita perlu mengguna komputer, peranti komunikasi dan teknologi otomasi. Asia Tenggara atau secara khususnya negara kita, Malaysia, merupakan lokasi pilihan syarikat semikonduktor memantangkan pelanjutan perang perdagangan China dan Amerika Syarikat. Banyak syarikat semikonduktor yang beroperasi di Asia Timur juga berminat untuk melabur di sini untuk mengurangkan risiko akibat perkolakan geopolitik. Untuk berjaya, kita perlu masa yang tepat, right time, tempat yang sesuai, right place, dan orang berbakat, right people. Kini kita sudah ada faktor masa dan tempat. Hanya tinggal isu bakat. Justru saya amat setuju dengan Yang Amat Berhormat Tan Poon untuk membangunkan industri E&E, khususnya pada peringkat awal seperti reka bentuk, litar bersepadu, IC design dan fabrikasi wafer. Kita harus ingat bahawa Malaysia mempunyai pakat-pakat dalam sektor IC design, walaupun ramai di luar negara. Justru untuk memperkiatkan sektor ini dalam kadar segera, saya nak mencadangkan agar kerajaan menguatkuasakan dasar 100% local content ataupun kandungan tempatan bagi IC design untuk industri teknologi, contohnya sektor pusat data yang kian membangun serta dalam perolehan bekalan kerajaan. Dalam persaingan sengit untuk pelaburan semikonduktor, kerajaan harus menjadi pemangkin kepada pembangunan industri tempatan, termasuk meluaskan pasaran bagi menyokong syarikat yang beroperasi di Malaysia. Selain itu, kita perlu menggalakkan universiti tempatan berkolaborasi dengan pihak industri. Ini kerana teknologi berubah setiap hari. Pelajar-pelajar kita perlu ada capaian kepada maklumat terkini dan juga ilmu pengetahuan asas yang sesuai dengan industri tersebut. Paling penting sekali, keadaan politik yang stabil adalah faktor utama kepada pelabur-pelabur asing. Tidak mengguna jikalau kita mempunyai right time, right place dengan izin, tetapi masyarakat kita berpecah belah kerana provokasi pihak tertentu. Untuk merebut peluang pembangunan industri high growth, high value ini, kita tidak boleh bertoleransi dengan pihak yang memainkan isu 3R. Tuan Yang Dipertua, kita berada di zaman digital. Daripada komunikasi, hiburan, kepada urusan bank, urusan kerajaan. Semua ini kini dapat dibuat dalam talian. Walau bagaimanapun, jurang digital kita masih besar lagi. Jurang ini bukan sahaja wujud antara bandar dan luar bandar. Jurang digital juga wujud antara golongan muda dan tua. Jangan salah anggap bahawa anak muda yang tiada pengalaman bekerja akan lebih mudah menjadi mangsa sindiket skem. Kadang-kala, warga emas atau dewasa yang lebih berpengalaman lebih mudah tertipu kerana mereka tidak biasa dengan dunia maya ini. Justru, kita perlu memberi tumpuan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan golongan warga emas atau dewasa. Saya telah banyak kali mencadangkan supaya kerajaan mempromosikan pentitikan celik digital
ataupun literasi digital di seluruh negara. Cara untuk mengurangkan kes-kes penipuan dalam talian hanya satu sahaja, iaitu meningkatkan kesedaran atau literasi digital. Analoginya adalah seumpama ini. Syndicate scam adalah virus, literasi digital adalah vaksin. Virus akan berubah dari masa ke masa. Hanya vaksin boleh mencegah kita daripada jangkitan. Oleh itu, saya menyokong sepenuhnya usaha kerajaan dalam pendigitalan, perkhidmatan kerajaan dan mempromosikan pendidikan digital. Pada masa yang sama, kita perlu memastikan orang ramai mampu menggunakan media sosial ataupun aplikasi dalam talian secara beretika. Jika dalam kehidupan harian, kita diajar supaya tidak percaya dan tidak menyebarkan kabar angin dan berita palsu, sepatutnya etika yang sama turut terpakai dalam dunia atas talian. Tidak benar, jangan kongsi. Prinsip ini perlu ditegaskan supaya masyarakat kita, termasuk ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini, menjadi celik digital. Bukan mangsa scam atau lebih teruknya menjadi scammer. Tuan Yang Dipertua, kita sememangnya, itulah saya baru-baru ni pun mengesankan ada orang yang sebar berita palsu, ada ulangi sampah. Saya nyatakan sampah kerana surat khabar lama tapi diulangi lagi di sosial media. Dan orang-orang yang sebar tu tahukan sendiri, saya tak perlu namakan mereka. Tapi ini tak betul, tak benar. Jadi saya berharap bahawa celik media, pendidikan celik media ini ditegaskan bukan sahaja untuk orang biasa di luar sana, tetapi dalam Dewan Yang Mulia ini juga amat penting. Tuan Yang Dipertua, kita sememangnya mempunyai banyak idea yang bernas, lagi canggih. Namun, isu pokoknya adalah cara pelaksanaan. Dasar yang baik mana pun boleh dilaksanakan pada masa yang sesuai dengan strategi yang betul. Kita tidak boleh memansuhkan subsidi tanpa menyediakan alternatif bagi rakyat. Pada tahun 2022, kerajaan membelanjakan sebanyak 50.8 bilion ringgit untuk subsidi petrol, diesel dan LPG. Jumlah ini amat besar sekali. Namun, apa jua rancangan rasionalisasi subsidi akan memberi impak negatif kepada rakyat di luar sana. Sekiranya kerajaan betul-betul mahu laksanakan rasionalisasi subsidi, kita mesti meningkatkan sistem pengangkutan awam seluruh negara terlebih dahulu. Bukan hanya di Lembah Kelang. Realiti depan mata kita adalah rakyat terpaksa mengambil hutang membeli kenderaan peribadi, menanggung kos petrol, servis dan charge parking kerana ketiadaan sebuah sistem pengangkutan awam yang baik. Kalau kita berhasrat menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas dan subsidi petrol yang semakin tinggi, kita perlu meningkatkan pelaburan dalam kemudahan pengangkutan awam. Saya faham ramai orang hanya berfikir tentang pengangkutan awam berasaskan real apabila terdengar istilah pengangkutan awam. Pengangkutan awam berasas real adalah 10 kali ganda lebih mahal daripada sistem PAS. Malah reka bentuk bandar kita yang mempunyai kepatatan penduduk yang rendah berbanding bandar di negara lain yang mempunyai pengangkutan awam berasas real. Justru pada hemat saya, sistem bas seperti BRT merupakan model yang lebih sesuai untuk diguna pakai di kebanyakan bandar di Malaysia. Bukan semua, ada bandar kita yang sesuai dengan LRT, MRT dan sebagainya, tetapi majoriti, lebih banyak bandar kita yang berkepatatan penduduk rendah sesuai dengan sistem bas. Bayangkan, kita belanja 50.8 bilion ringgit setahun untuk subsidi petrol, diesel dan LPG. Manakala subsidi bantuan perjanjian dana sokongan sementara bas henti-henti bagi tahun 2023 hingga 2025 adalah 169.9 juta ringgit sahaja. Ini bermakna
Perbelanjaan kita untuk bas henti-henti adalah 50 juta ringgit setiap tahun sahaja. Jelasnya ini adalah tidak mencukupi. Gambaran menjadi lebih jelas kalau kita bandingkan jumlah bas yang ada sekarang dengan bandar-bandar di luar negara. Setakat bulan Mac 2023, kita mempunyai 4,678 buah bas henti-henti di Semenanjung. 2,416 buah bas di Sabah dan 177 buah bas di Sarawak sahaja. Berbanding dengan Istanbul di Turki, mereka mempunyai 4,000 buah bas dalam satu bandar dengan jajaran bas melebihi 700 laluan. Satu bandar. Kalau kita zoom in, prasarana di Kuala Lumpur, Lembah Kelang hanya mempunyai 1,917 buah bas sahaja di Lembah Kelang. Malah bas yang aktif digunakan hanya adalah 1,417 buah. Jelas di sini sistem bas kita jauh daripada sempurna. Sekiranya kita tidak boleh menyediakan satu alternatif perangkutan bagi rakyat di ibu kota negara kita, apa pula nasib bandar-bandar sekunder yang lain? Tuan Yang di-Pertua, saya difahamkan kita bukan sahaja bertepan dengan kekurangan aset bas. Kita juga perlu merekrut lebih ramai kapten bas. Kalau tak silap saya, prasarana perlu rekrut 800 orang pemandu lagi. Ada beberapa faktor di sebalik masalah kekurangan kapten bas ini. Salah satunya adalah tawaran yang jauh lebih menarik di Singapura, jiran kita, berbanding tawaran gaji kita di sini. Kita tidak boleh menafikan bahawa ramai pekerja berkemahiran kita lebih sudi bekerja di Singapura selepas menerima latihan di sini. Walau bagaimanapun, saya juga berpendapat bahawa salah satu faktor adalah syarat-syarat permohonan lesen pemandu bas yang lebih ketat berbanding dengan Singapura. Sesiapa yang berhasrat memohon jadi pemandu bas di Malaysia perlu memegang lesen memandu kelas D selama 3 tahun. Terlebih dahulu, Singapura hanya tetapkan syarat setahun. Paling penting sekali, mereka menerima pemohon kerja walk-in 3 hari setiap minggu. Prasarana di Malaysia pula menganjurkan program pengambilan pekerja beberapa kali setahun. Kenapa kita tidak boleh mengizinkan temu ramah walk-in padahal kita yang menghadapi masalah kekurangan pekerja? Kerajaan harus mempunyai perancangan yang lebih menyeluruh dalam pelaksanaan subsidi bersasar. Kita tidak mahu keadaan di mana satu masalah selesai, timbul pula masalah yang lain. Pastikan rakyat mempunyai alternatif kepada moda perangkutan peribadi yang mengguna pakai subsidi petrol yang tinggi. Keluang masa, keluang. Ya, terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Tuan Yang di-Pertua. Jadi saya akan masukkan poin terakhir. So, jadi saya berharap kerajaan akan melakukan dasar yang sesuai, kemudian barulah kita melaksanakan rasionalisasi secara beransur. Untuk mengakhiri ucapan saya ingin membawa suara rakyat Kluang ke dalam dewan ini. Rakyat Kluang menanti-nanti kompleks sekolah Bandar Seri Impian untuk diluluskan dalam kompleks di dalam rolling plan 2024. Bandar satelit ini akan dibina dengan 15,000 unit rumah dan dijangka akan menampung jumlah penduduk seramai 50,000 orang. Buat masa ini, sekolah kebangsaan dan sekolah menengah yang berhampiran Bandar Seri Impian telah pun bertepan masalah kesesakan akibat jumlah belajar yang tinggi. Bagi ibu bapa pula, mereka terpaksa menanggung kos tambahan untuk berangkutan pergi balik sekolah. Saya berharap projek ini dapat disegerakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Keluang. Sekarang saya jemput Marang.